الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia-Nya malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suasana kita berada di dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menukilkan pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau menyatakan telah disepakati bahawa bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa-siapa, kata Ibn Abbas, yang melakukan taat kepada Allah di dalam bulan Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggandakan ganjaran buat dia. Malah siapa-siapa yang melakukan dosa pula kepada Allah dalam bulan Rajab ini, maka demikian dosanya juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di dalam syarah kita, sebagaimana yang disebut oleh ulama usul, kalaulah sesuatu perkara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ada perkara yang di sebaliknya. Maknanya kalau bulan Rajab kita melakukan ketaatan digandakan pahala, maka di situ adanya mafhum mukhalafah, memberi makna kalau orang ni dia buat dosa di dalam bulan Rajab, yakni di dalam bulan haram, maka dipergandakan pula dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu ada orang pada zaman jahiliyah, bila mana datangnya bulan haram kepada mereka, atau ni orang jahiliyah, bila datangnya bulan haram seumpama ni, maka mereka akan melakukan kebaikan dan mereka akan berhenti daripada berperang sesama dengan mereka. Kata ni orang jahiliyah. Orang jahiliyah ni kerja dia berperang sesama sendiri, kemudian menimbulkan kekacauan. Ini orang pada zaman jahiliyah. Tapi bila mana datangnya bulan haram, seumpama macam bulan Rajab yang sekarang ni kita berada padanya, tuan, maka orang jahiliyah dia reti, dia melakukan kebaikan dan juga dia melakukan gencatan senjata bila mana datangnya bulan haram seumpama ni. Maka kita sangat dituntut pada bulan-bulan yang seumpama ni, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamid dahrikum nafa'atin." Tidaklah waktu-waktu yang dilalui oleh kamu, kata Nabi SAW, nafahat, melainkan di dalamnya terdapat anugerah-anugerah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan dengan masa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut secara jelas, dahlah jelas. Kemudian ayat itu, perintah itu sangat ringkas, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kata wal asri, dan demi waktu. Setengah daripada ulama tafsir menyatakan wal asri itu adalah demi waktu asar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersumpah di atas nama masa, seolah-olah macam ada perkara besar, perkara penting yang nak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Dan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu kepada manusia bahawa manusia dia terlibat dengan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana nak menjadikan langit dan juga bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengambil masa selama 6 hari, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersemayam di atas arsy dia. Dan demikian juga dengan kejadian manusia yang sebelum ni kita dah terang di dalam hadis. Dan juga mempunyai beberapa masa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak menunjukkan kepada kita bahawa makhluk ini dia terlibat dengan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asri, dan demi waktu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan jaga-jaga, semua benda yang kita buat ni dibatasi dengan waktu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam, kata Imam Ghazali. Ada maknanya apa? Waktu kalau dia dah terlepas, kita dah tak boleh nak mengulangi semula waktu tersebut.
Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal asri, dan demi waktu, kata Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu yang sangat-sangat berharga. Dan tak pasal apa dia sangat berharga? Kerana waktu yang diberikan oleh Allah sangat-sangat terbatas. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa ajalun musamma. Dan waktu itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebut di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Bila mana seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia bercepat-cepat untuk mengambil kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tuan, kalau dah, kebaikan itu akan diberikan pula kepada orang yang jauh lebih berhak daripada kita. Tuan, kalau kita minta doa, minta ampun dengan Allah, ramai lagi di luar sana yang mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kalau kita tak minta rahmat daripada Allah, di luar sana ramai lagi orang yang berharap dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, sebab itu kata ulama, apabila kamu diberikan kebaikan oleh Allah, maka cepat-cepat untuk mengambil kebaikan tersebut. Tuan, takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang sombong dengan Allah. Tuan, di dalam kitab Al-Iqna' fi halli al-fadh Abi Syuja' menyatakan di dalam bab berkenaan dengan salat jamak dan juga qasar. Tuan, kita bila kita musafir, kita boleh jamak dan juga qasar. Maknanya apa? Kalau sembahyang tu 4 rakaat, dia boleh gabungkan jadi 2-2. Lohok 2, kemudian asyak 2. Tuan, tetapi sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang dengan cara yang paling sempurna. Tuan, yang paling sempurna macam mana? Masuk waktu lohok, baru sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau masuk waktu asyak, maka baru sembahyang asyak dengan 4 rakaat. Tuan, dia lebih sempurna daripada jamak dan juga qasar. Tuan, perkara ni kita boleh rujuk di dalam Bushrul Karim yang dikarang oleh Syekh Ad-Daw'ani rahimahullah ta'ala pada mensyarahkan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Tuan, maka kata Al-Imam Abi Syuja', bila mana kamu bermusafir, kamu dibolehkan untuk jamak dan juga qasar, tetapi kamu memilih untuk salat dengan cara sempurna. Tuan, maknanya apa? Dia tidak mengambil kelonggaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Padahal dia boleh, no? Kalau dia nak salat jamak qasar, bukan setakat jamak qasar pula lagi. No? Jamak tu dia menggabungkan sembahyang. Dah boleh gabung, kemudian boleh qasar. Dia boleh meringkaskan sembahyang tu. Yang 4 dia jadi 2. Tuan, sembahyang 2 rakaat ni subuh ya. Subuh ya. Itu pun kata Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitab Yaqutul Nafis, beliau menyatakan itu pun kerana manusia dia baru bangun daripada tidur dan masih lagi berasa letih. Dan maka sembahyang subuh ya, yang 2 rakaat selain daripada tu,
Nah, kalau apa ni lohok 4, asap 4, maghrib 3. Nah, sebab kerana waktu petang ni orang baru balik daripada mencari nafkah, mencari rezeki. Tapi bila masuk waktu Isya dia balik semula menjadi 4 rakaat. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, maka dia bukan hanya setakat boleh jamak, dia boleh asar pula supaya tu. Tuan-tuan, kata Imam Nabi Syuja, bila mana kamu tidak mengambil kelonggaran yang diberikan oleh Allah, satu anugerah daripada Allah buat kamu, maka kamu boleh dikategorikan orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, pasal apa? Kerana Allah beri kebaikan kepada kita. Kerana Allah yang memberikan hadiah pada kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan tiba-tiba kita buat tak herannya, kita buat tak tahu ya. Dan maka kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tu pada bulan Rejab ni kata ulama dia suruh kita memperbanyakkan taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu bulan Rejab ni dia adalah bulan untuk kita menuju kepada satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dia? Iaitulah bulan Ramadan. Dan orang ni kalau dia berasa tak syok dengan bulan Ramadan, kalau dia berasa macam tak ada apa-apa pada bulan Ramadan ni, dan menunjukkan apa? Dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang di luar Ramadan biasa, kemudian di dalam bulan Ramadan biasa, luar daripada Ramadan pun dia tak berasa sedih dengan pemergian Ramadan. Teman-teman, dia kena tahu, kata Nabi SAW, dia kena tahu dia bukan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa dia makna dia bukan daripada pilihan Allah? Maknanya dia adalah orang yang selama kehidupan dia tak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kalau dia beriman, kalau dia orang yang saleh, kalau dia orang yang taat dengan Allah, dia tak sabar untuk menunggu bulan Ramadan. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Sayyidina Umar ni tak payah kita cerita lah, banyak kali kita cerita. Dan kita pernah cerita macam mana Sayyidina Umar ni dengan keimanan dia, air apa boleh bertukar menjadi cuka. Dan kerana apa? Ketakwaan, kerana keimanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Umar ni antara dia punya tabiat dia, kalaulah lagi 2-3 bulan nak sampai bulan Ramadan, maknanya dah nak dekat dah. Macam lagu kita ni, atau Allah ni kita rejam, kemudian kita masuk Sya'ban, kemudian kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan tuan doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab benda baik ni, kata ulama, benda baik ini tidak ada haula, tidak ada quwwata pada manusia. Dan tuan, sebab itu kita minta kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh buat baik ni bukan kerana kita nak, bukan. Dan tuan, kita boleh buat baik ni kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang boleh mengaji ilmu agama kerana dia dipilih oleh Allah. Dan satu hadis riwayat daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, ada orang ni nak tengok sikit lah.
Ada orang kata dia pergi baca apa ni hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Menunjukkan apa? Menunjukkan Muawiyah ni adalah seorang perempuan. Kenapa? Kerana dia tengok belakang nama Muawiyah tu ada tak marbutah, salah satu daripada tanda muannas, salah satu daripada tanda perempuan. Dia membaca radhiyallahu anha wa ardhaha. Tu dia. Dan jadi kata ulama nahwu, ada di antara nama itu nampak macam muannas, tetapi yang dikehendaki adalah apa dia? Muzakkar, menunjukkan lelaki. Dan tuan Muawiyah bukan perempuan, dia seorang lelaki. Atau banyak lagi nama-nama yang nampak macam perempuan, tapi sebenarnya dia adalah lelaki. Baik. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan," kata Nabi, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan kebaikan yang banyak daripada Allah. Tuan, maknanya apa? Allah Taala hendak dia ni dapat kebaikan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa Allah Taala akan buat kat dia? Yufaqihahu fid din. Allah akan memahamkan dia berkenaan dengan urusan-urusan agama, kata Nabi. Dan jadi maknanya orang yang nak diberikan kebaikan ni bukan daripada perbuatan yang dia lakukan, dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta," kata Allah. Muhammad, kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, kata Allah. Dan tuan, kalau ikut Nabi semua ni supaya diberikan hidayah oleh Allah. Dan tuan, kalau ikut Nabi SAW, nak semua sekali ni dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau ikut dah Nabi, semua yang ni nak dipilih untuk menjadi orang yang baik-baik belaka. Dan tuan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu nak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW ada satu doa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Dan tuan, ada doa yang Nabi spendkan untuk kita, Nabi simpan untuk kita. Dan tuan, kata Nabi SAW, setiap orang Nabi dan setiap orang Rasul, kata Rasulullah SAW, setiap orang Nabi dan setiap orang Rasul, ada Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada mereka, setiap Nabi dan setiap Rasul, mereka ada satu doa yang bila mana mereka berdoa pada Allah, Allah tak tolak lagi dah. Dan Nabi kata, semua Nabi dan semua Rasul telah menggunakan doa-doa tersebut. Dan maknanya apa? Nabi Adam dah gunalah doa tu. Dan Nabi Idris dah gunalah doa tu. Siapa lagi? Semua orang Nabi dan setiap Rasul dah gunalah doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ana, kata Rasulullah, melainkan aku, kata Nabi SAW. Dan sahabat tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tak guna doa tu? Nak buat apa? Simpan." Dan kata Nabi SAW, "Aku simpan doa ni nanti untuk umat aku di akhirat besok." Dan Nabi nak guna doa ni masa bila di akhirat besok, Nabi tahu tak?
ada di antara kita diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihissalam cerita berkenaan dengan neraka Allah. Kata Jibril cerita, Muhammad, neraka ni dia ada banyak tingkat. Tingkat yang paling bawah, maknanya hak yang paling panas, adalah tempat mereka-mereka yang syirik dengan Allah. Dan di situ juga dibakar segala sesembahan mereka. Maka dibakar kat dalam tu. Tuan Jibril cerita satu persatu tingkat. Tuan akhir sekali Jibril tak gamak nak cerita tingkat yang paling akhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan maknanya apa? Tingkat yang paling jauh daripada asal api neraka. Sampai pada tingkat tu Jibril tak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi ni dia berkawan dengan Jibril alaihi salam. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tak sedap hati, berasa macam tak puas hati, maka dia kata pada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, pasal apa kamu hentikan cerita orang-orang yang akan duduk pada tingkat yang terakhir daripada neraka Allah Subhanahu wa taala itu? Tuan, Jibril lama senyap. Kata dalam riwayat kata bila Nabi tanya macam tu, Jibril ni tak gamak nak cerita. Dia diam lama, dia senyap lama. Tuan, akhirnya Jibril alaihissalam pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, tingkat yang paling akhir itu akan diduduki oleh umat kamu yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah dengar macam tu? Tingkat paling akhir ni adalah tingkatan umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa kepada Allah. Tuan, disebut dalam riwayat Nabi jatuh pingsan. Nabi jatuh pingsan. Nabi tak boleh kata apa, Nabi teriak, kemudian Nabi pingsan. Pasal apa? Kerana yang Nabi nak semua umat dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu kata Nabi SAW, aku simpan satu doa ni supaya apa? Aku boleh guna ketika mana umat aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ketika mana mereka diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan maka demikian kita ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu doa dengan Allah taala. Dan ulama ni dia anjurkan kita supaya dalam bulan Rejab ni kita dah mula dah berdoa kepada Allah yang baik-baik supaya diampunkan dosa kita, supaya dalam bulan Ramadan esok ni dan kita boleh beramal sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak mau dengar lagi lah solat tarawih 8, 20, 8, 20, tak mau lah. Kita ni amalan kita sikit. Dahlah sikit, amalan tu belum tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak kepada kebaikan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada alim ulama yang Allah Subhanahu wa taala putarkan dia di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu ahli neraka tanya dengan apa ni ulama ni? Tuan ulama dan berputar atas neraka teruk sana.
Hello. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu luaran kita tak biar sama dengan apa yang di dalam. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala bawa keluar apa-apa yang berada di dalam tubuh badanku, kalaulah dibawa keluar, aku tak malu, kata Sayyidina Ali. Tak percaya. Kerana kata Sayyidina Ali, apa yang berada di dalamku sama sebagaimana di luar aku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Dan sebab itu mudah-mudahan kita jadi orang siddiqin, iaitulah orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita dianjurkan supaya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama anjurkan pada kita supaya kita doa dengan Allah bulan Rajab ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan jangan sampai terlepas kita berdoa dengan doa ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ni mahal sangat-sangat. Kerana maksud daripada doa ni, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, ya Allah. Demikian berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, orang yang terhalang daripada minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena tahu, dia kena tahu apa dia? Allah Ta'ala tak mau berikan kebaikan pada dia. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab dia Al-Hikam, siapa-siapa yang dia ada hati nak minta dengan Allah. Dan ada orang ni, ada antara kita ni, ada bila dia tengok jam dia, lah ni dah masuk dah bulan Ramadan. Dia tengok kalender kat rumah, ada orang jadi macam tu. Dah masuk bulan Rajab dah. Dan dia kira lepas bayar dia nak doa ni, berkobar-kobar dia nak doa dengan Allah, tak sabar dah. Pantang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia akan ambil peluang lepas bayar, dia tahu ada rahmat daripada Allah. Dan lalu dia berdoa minta ampun, dia doa kedua ibu bapa, dia doa untuk anak dia. Dan dia pun doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dan tuan, ulama kata, siapa yang ada hati berdoa kepada Allah, dan dia riang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna permintaan dia nak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita nak kena ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, tak tiba-tiba duk berasa, pasal apa rasa nak doa ni? Dan cepat-cepat doa dengan Allah. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Dan tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, Allah bila mana memilih seseorang manusia untuk kebaikan, dan Allah nak masukkan dia pada kebaikan, dan tanda dia apa? Allah akan hantar bala tentera dia. Dan Tuhan ni dia ada bala tentera dia. Kata Imam Al-Haddad, Allah akan hantar bala tentera dia menggerakkan hati manusia yang dipilih itu. Dan dia mula ada rasa nak buat baik, dan dia ada rasa nak dengar, dan dia tu ada rasa nak doa dengan Allah Ta'ala. Dia jadi rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang dipilih oleh Allah,
Seumpama, ni saya teringat, seumpama Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Mesir. Tuan-tuan, Imam Mutawalli Sya'rawi ni, dia bukan setakat hafal Quran, dia hafal semua kitab-kitab tafsir. Tuan-tuan, kita nak hafal Quran pun payah. Payah. Saya kata payah. Pasal apa? Kita ada pengalaman hafal Al-Quran. Tuan-tuan, ada kawan saya, dia nak hafal Quran, tak masuk-masuk sampai 2 pagi, muka pucat. Pucat bukan kerana takut dah. Pucat tu kerana letih. Sampai ke 2 pagi tak boleh tidur lagi. Pasal apa? Ayat yang nak hafal, esok nak hantar pada tok guru, tak masuk-masuk. Atau kita pergi dekat masjid nak qiyamul lail, dia duduk berdekat nak apa ni hafal untuk hari esok. Sampai pucat orang ni, tanya pasal apa? Tak masuk hari ni. Tak masuk-masuk. Tuan, tu satu kes. Ada kes pula dah masuk dah, malam tu komplit dah. Atau malam tu kira dah boleh hafal dah. Esok pagi pukul 7 pagi hantar hafalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min wasari'u ila apa macam tu. Wasari'u ada ulang tu kalau. Allahu Akbar. Itu jenis tu. Ada yang jenis komplit hafal, esok boleh hafal depan tok guru. Habis dia hafal, lupa habis. Maknanya macam apa? Macam ayat yang dalam gelas, bila tumpah ayat, kosong gelas tu macam tu. Periksa tak dulu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi bila kata manusia yang dipilih oleh Allah, bukan hanya setakat Quran dia hafal, tafsir Quran tu dia hafal. Dan tuan, tak cukup dengan itu, dia boleh buat tahajud, dia boleh buat solat sunat. Bukan lapan lah. Bukan lagu kita kira aku esok ni tarawih 8 padahal. Dan dia buat 8 juga, tapi bukan 8 yang satu angka tu, 800. Dan masa itu Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, dia sedang menjawab jawatan sebagai menteri waqaf di Al-Azhar Mesir. Tuan-tuan, menteri, tapi dia punya solat malam dia 800 rakaat, Quran hafal, kemudian tafsir Al-Quran pun dia hafal. Tuan-tuan, amalan yang dia buat ni sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna apa? Ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, siapa-siapa yang menjadi ahli syurga Allah, siapa dia yang menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yusira lahu a'malun ahli jannah, dia akan dipermudahkan amalan-amalan orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, dia rajin sedekah, kemudian dia rajin Quran, dia rajin pergi masjid, hati dia pun tak ada dengki dengan orang, tidak ada pandang rendah kepada orang. Tuan, ni adalah sifat dan ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi SAW, kalaulah dia calon ahli neraka Allah. Tuan, calon tu cara tu nampaklah. Kata Nabi SAW, yussira lahu a'malun ahli nar, dia akan mudah melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, tang sembahyang tak suka. Tuan, tang dia nak dengar ayat Quran tak berapa nak minat. Tuan, bila dia tengok orang pakai jubah, tengok sebelah mata orang. Tuan,
Saya hari tu kereta besar hari tu. Ni nak cerita lah. Manusia ni ke Allahu Akbar. Tuan-tuan, no? Bila kereta besar hari tu ni, saya pakailah kereta yang diwakafkan kepada sekolah. Kereta tu tak hebat lah. Kereta tu cuma kereta Wira 1.5 tahun 98. Mileage dah nak dekat 500. Betul bayang tu. Ya, dekat 500 k. Gotiak. Tapi alhamdulillah, mungkin barakah niat orang yang wakaf tu. Saya tu bawa kereta tu rata pi. Tak ada apa ni berlaku apa-apa kat kereta tu. Tapi bila saya parking semula kereta tu, kawan pakai terus radiator pecah. Masya Allah. Dan tak nak cerita manusia. Kita pakai kereta Wira, apa ni, buruk macam pakai jubah pula. Kita masuk kedai ni, nanti dia duk ingat kita nak minta derma madrasah. Itu dia. Dia tengok kita atas bawah. Dia nak tanya kita nak beli ke cik, tuan haji, ustaz, tak kisahlah. Panggil cik pun tak apa. Ni tak tanya apa. Dia tengok kita atas bawah. Kita keluar kunci, dia pun tak tahu, dia pun tak heran dengan kita. Lalu saya bawa kereta Wira tu, saya minta jalan, nak masuk jalan, orang tak beli. Masya Allah. Lalu tapi bawa Volvo XC90, orang nak dekat pun tak berani. Betul dia. Kita bawa, kata aku jalan raya ni seorang kot. Kalau dia parking dekat kedai ni, orang tu tunggu lah. Ya tuan nak beli apa tak tu dia. Tentang pandangan manusia pada hari ini kepada tuan-tuan tu, alamat-alamat tu, bahawa hati kita ni membesarkan kepada dunia sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih cenderung, lebih terkesan dengan kehidupan dunia berbanding dengan akhirat yang lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa, malas sekalipun angkat tangan kita supaya apa? Dan Tuhan nampak nanti kesungguhan kita. Mudah-mudahan kita terpilih untuk dimasukkan dalam kalangan muhsinin, iaitulah orang-orang yang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Mudah-mudahan Rejab ni diampunkan semua dosa kita. Kita melalui Sya'ban, masuk bulan Ramadan esok, dan kita khairah dalam melakukan taat pada Allah dan mengambil semua yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut. Dan tuan, maka kita kembali kepada apa yang dianjurkan oleh ulama pada bulan Rejab ni. Kita perbanyakkan kebaikan, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah walaupun sukar. Tanda peringkat awal susah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan perkataan Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah ta'ala. Dan ulama kata, Imam Abdullah Al-Tustari menyatakan, siapa-siapa yang terbiasa di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan mula-mula payah, tuan-tuan nak tinggal rokok payah. Kan? Ini apa ya? Tuan-tuan nak tinggal susah. Tuan-tuan kita nak tinggal perbuatan dosa payah. Tuan-tuan, tapi kata ulama, kalaulah dia dah terbiasa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, Allah akan beri kepada dia satu hati. Dia akan redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Dia akan menjadi sebenar-benar hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sikit tuan-tuan sebagai kita kata tazkirah atau peringatan pada bulan Rejab ni, sedikit
Mudah-mudahan dia yang memberikan manfaat. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi pembacaan kitab hadis 40 kita yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.